nama saya Dezeli J, mengambil otak Wang Lin, yaitu pekerja muda dari China yang semangat untuk adaptasi budaya di Malaysia. Hai, saya Elmi, saya memegang watak sebagai Li Hua, pekerja muda dari China yang mengutamakan hierarki dan komunikasi formal di tempat kerja. Hai, nama saya Nandra Abigail, saya Chen Mei dalam video tersebut dan juga pengurus dari China. Keutamaan saya adalah image dan juga peraturan syarikat. Hai, nama saya Aisyatul Umaira. Saya memegang watak sebagai Maya. Maya adalah seorang pekerja yang suka belajar budaya baru dan bekerja sama dalam pasukan. Hai, saya Alfika. Saya memegang watak sebagai Amina. Saya suka suasana kerja yang harmoni dan berkomunikasi secara sopan. Hai, nama saya Fitri Verisanti. Saya sebagai Siti Khadijah, merupakan pembaca berita dan narrator dalam video ini. Di sebuah syarikat multinasional, pekerja Malaysia dan China mulai bekerja sama dalam proyek penting. Namun, perbezaan budaya dan cara komunikasi sering menimbulkan ketegangan serta salah faham. Kita mesti ikut hierarki dan prosedur syarikat. So, semua arahan mesti dari atasan dan ikut jadwal yang ketat. Saya faham, tapi mungkin kita boleh bincang dulu dan guna cara yang lebih fleksibel agar semua rasa lebih selesa. Amina, jangan buat perubahan tanpa izin. Hierarki dan juga tata cara mesti dihormati ya. Saya cuma mau semua boleh beri makna balas, jangan terlalu ketat. Budaya China, bahasa tubuh yang sopan sangat penting dan menjaga wajah supaya tidak memalukan orang lain adalah asas komunikasi. Wang Lin, Amina pandang terlalu lama dan cara bicaranya kurang hormat. Saya rasa tak selesa. Kita kena jaga bahasa tubuh supaya tidak buat orang malu di depan umum. Perlu cara sopan dan berhemau. Tui. Saya cuma maukan makna balas yang cepat, tapi Liwa tak malas dengan saya. Kejujuran dan dialog terbuka diperlukan untuk selesaikan salah faham. Kadang-kadang, budaya cara kita berkomunikasi berbeza. Ihwa, boleh awak jelaskan mengapa kamu merasa terganggu? Saya rasa Amina kurang hormat kedudukan dan hierarki kami. Fes itu sangat penting dalam budaya kami. Saya tak tahu pasal itu. Saya harap semua boleh beritahu terus supaya tak ada yang salah faham. Bagus, kejujuran macam ni yang kita perlu untuk memperbaiki. Sesi latihan budaya dijalankan untuk memperkenalkan nilai dan norma Malaysia dan China, termasuk konsep guanxu, yaitu hubungan pribadi penting dalam budaya China. Pekerja Malaysia belajar cara komunikasi lebih berhati-hati, manakala pekerja China memahami keperluan komunikasi yang tidak terlalu terus terang membantu merapatkan jurang budaya. Di Malaysia, kita cenderung untuk bercakap tak terus terang supaya tak lukakan hati siapa. Tapi di China, hormat pada atasan dan komunikasi formal sangat penting, serta membina kuansi iaitu hubungan juga penting untuk memudahkan kerja. Jadi, saya kena luangkan masa lebih kepada pekerja daripada China, bukan sahaja fokus pada kerja. Saya mau belajar itu bahasa sama budaya Malaysia supaya lebih cepat adaptasi Dengan kesadaran budaya yang meningkat, komunikasi menjadi lebih mesra dan efektif. Pihak pertama cuba menyesuaikan cara komunikasi dengan lebih hormat prosedur, manakala pihak kedua memberi maklum balas secara terbuka. Inisiatif seperti sesi bertukar cerita budaya dan pembelajaran bahasa bersama memupuk hubungan baik antara semua pekerja. Lihua, saya cuba guna cara yang lebih hormat dan ikut prosedur, tapi harap ada ruang untuk pelonggaran. Saya juga cuba beri maklum balas secara terbuka supaya kita semua rasa selesa. Okey, jadi kita perlu buat sesi tukar cerita budaya setiap bulan untuk mengeratkan lagi hubungan kita. Saya ajar bahasa Mandarin
Maya ada bahasa Melayu. Seronok belajar! Walaupun perbezaan budaya mencetuskan konflik pada awalnya, kepimpinan yang bijak dan kesedaran budaya membantu membina jembatan yang kukuh. Penghormatan pada hierarki, menjaga wajah, dan membina hubungan pribadi menjadi kunci keharmonian dan kejayaan syarikat multinasional ini. Gabungan nilai budaya Malaysia dan juga China adalah kekuatan kita. Komunikasi adalah jembatan yang menyatukan kita.